Syarikat sekarang para ini apa nih, direct nego, semua transparent. Syarikat Cina, syarikat kita. Syarikat India, syarikat kita. Syarikat Melayu, syarikat kita. Sekarang dia sebut, saya nak jawab. Dia jadi Menteri Keuangan, dia buat apa? Dia yang wujudkan skim kontraktor wibawa. Dia yang wujudkan. Apa dia skim kontraktor wibawa? Bagi direct nego kepada hanya 15 syarikat Melayu saja. Mana syarikat Cina maksudnya? Mana syarikat India? Semua pada tak bagi. Dan Melayu pun dia bagi hanya 15 syarikat daripada 2,000 syarikat Bumi Putra Melayu yang berdaftar Kementerian Keuangan. Yang dibagi 15 semua kroni dia. Dan satu syarikat, saudara, dia bagi. Kenapa baik? Dia bagi tanpa tender, direct nego. Arahan terus daripada Menteri Keuangan. Satu syarikat paling kurang 1 bilion, 1,000 juta projek tanpa tender. 15 syarikat, 15 bilion. Syarikat India, Elect Oji. 1 sen saudara. Ya. Sekarang dia nak kata berjuang. Saudara, kes mana yang mula? Ya. Dia nak kata sekarang berjuang apa? Dia bukan berjuang untuk mempertahankan, membela kerana sayang pada orang Cina ini. Dia berjuang sama rata kerana apa? Kerana dia tahu prinsip ini, falsafah ini, cara ini akan merosakkan negara. Orang Melayu akan marah, dan lepas orang Cina akan rasa tergugat, orang India pun akan diprovok dan marah, maka kita akan bergaduh, kita akan buka, kita akan rosak. Ini taktik Anwar Ibrahim untuk rosak negara. Ini bukan taktik untuk membela. Sebab itu 16 September. Taktik apa 16 September? Taktik rosakkan negara. Bukan taktik dia nak pergi dalam. Tidak ada. Jangan. Dulu saya dah cakap, orang tak percaya. Saya cakap dah, dia sebut 16 September kita akan melangkah ke Putrajaya. Dengar dia cakap kita ada 30. Dan dia cakap tu satu dunia tu. CNN ambil, Al Jazeera ambil, CNBC ambil. Dah tahu impact dia macam mana, kesan dia macam mana. Bila ada seorang ketua pembangkang buat kenyataan yang dia akan memerintah dan merubah kerajaan pada 16 September, hancur. Tak ada orang nak melabur Malaysia. Saya masa duduk Indonesia, semua pelabur dagang Jakarta. Saya kata siapa datang Malaysia? Siapa nak datang? Kerajaan nak tukar, kita tunggu tukar 16 September. Rosak negara. Bila tak melabur, rosak. Ini baru nak naik balik ni, pelaburan ni. Baru nak naik. Hancur, rosak saya. Apa dia tak tahu? Dia tahu dia Menteri Keuangan. Apa dia tak tahu? Dia tahu. Dia Menteri Keuangan. Dia tahu, tapi dia buat untuk apa? Kerana dia mau rosakkan negara. Untuk apa? Untuk kepentingan diri. Ini dosa besar Anwar Ibrahim kepada rakyat. Inilah yang tidak pernah berlaku sebelum ini. Baik Tengku Abdul Rahman, baik Tun Razak, baik Tun Tang Cheng Lock, baik TVT Sambantan. Mereka tak sempurna. Mereka ada masalah masing-masing. Tak hebat macam Anwar. Pidato dia, kalau Anwar kata pidato bergelek boleh. Saya pun lagi macam-macam boleh lah. Semua orang boleh. Tetapi yang membina negara ini siapa sekarang? Apakah Anwar pernah bina negara ini? Tak pernah. Dia pernah berhenti kan ada bina negara. Yang bina negara ini siapa? Orang macam Tengku Abdul Rahman, orang macam Tun Razak, orang macam VT Sambantan, Tun Tang Cheng Lock dan semua selepas itu. Mereka bina atas dasar apa? Atas dasar semangat, saudara. Semangat apa? Semangat negarawan. Apa dia semangat negarawan? Meletakkan kepentingan negara mengatasi kepentingan diri sendiri. Ini semua pemimpin kita bertuah. Kerana semua pemimpin kita sebelum ini ambil dan pakat dan betul-betul pegang pada prinsip itu. Sekarang Anwar Ibrahim mula rosakkan. Dia letakkan kepentingan dia, cita-cita dia, ego dia, nafsu dia, kepentingan dia mengatasi semua kepentingan lain. Ini alamat jahanam kepada negara. Kalau kita tak tentang. Dan saya nak bagi tahu, kalau dulu kita hanya hilang Singapura, saudara. Kalau yang kali ini, serangan kali ini, kalau kita tak lawan, kita tak bangkit, kita tak tentang mereka, kita akan hilang segala-galanya. Bila hilang tu, bagi maksud saya, bukan orang Melayu je hilang, orang Cina hilang, orang India hilang. Keharmonian kaum ini, saudara, kalau sudah rosak, saudara, bukan Cina. Oh, ini dia kata ini politik baru. Kita politik baru. Politik yang tanpa perkauman dan sebagainya. Siapa mula politik baru? Politik tanpa perkauman siapa yang mulakan?
Bukan dia. Barisan Nasional, Perikatan. Daripada pilihan raya pertama tahun 1995 lagi, Tunku Abdul Rahman dah turun lah. Pergi tempat orang India, bagi tahu orang Melayu, bagi tahu orang Melayu, ini calon MIC, dia orang India, dia lawan calon PAS orang Melayu. Tetapi kerana MIC ini bersama kita, hormat kita, akui kita, iktiraf kita, maka kita harus bagi undi. Itu mula. Tuan Tan Sri Lok pergi jumpa orang Cina. Ini calon UMNO Melayu lawan calon DAP Cina. Tetapi kerana dia bersama kita, walaupun dia Melayu, saya minta orang Cina semua kasih sokong. Begitu juga ini. Kuarter Raja yang menjadi saksi sana. Inilah tempat medan politik tanpa batas kaum yang paling hebat yang pernah disaksikan oleh sejarah dan Malaysia. Berapa kali pemimpin-pemimpin India diberi undi oleh pengundi-pengundi Melayu. Siapa mulakan? Anwar Ibrahim. Masa itu dia tak, belum ada lagi, tak kenal politik lagi. Yang mulakan siapa? Pengasas-pengasas bangsa. Ini, saudara, kita kena faham betul-betul. Ini serangan yang paling kuat, yang paling besar. Oh, sebab itu sekarang yang bela dia hebat betul. Habis-habisan yang bela siapa sekarang? Pembela dia nomor satu sekarang, siapa? Karpal Singh sudah bagi. Habis semua Haji Sulaiman ke Haji apa lawyer semua cabut, tinggal Singh seorang. Bukan masalah semua Singh, dengan satu Singh yang salah. Sebab dia beli. Dulu tahun 1997, saudara cek parlimen, esok start parlimen. Saudara cek laporan parlimen tahun 1997. Saya mesti susu politik Anwar. Saya tahu, saya mesti susu politik sebelum Anwar masuk parlimen, saya masuk dulu. Saya duduk ke belakang, saya duduk ke depan. Nah, Anwar belum masuk, saya masuk, Karpal Singh dah masuk. Masuk, dia kata, Tuan Speaker, saya minta ini tanggung, ini Dewan dulu. Kita mesti mau tangkap, ini mana ini? Timbalan Perdana Menteri, ini Anwar Ibrahim, mana dia? Kita mau tangkap nama dia. Kita harus tangkap sebab apa? Ini sudah ada laporan liwat. Ada orang kata sudah kena liwat sama Anwar Ibrahim. Karpal Singh, belum cakap, tahu lah. Mesti mau tangkap sama Anwar Ibrahim. Saya tak bohong, you boleh cek handset parlimen. Dalam parlimen setiap patah perkataan ahli parlimen direkodkan. Kalau boleh cek dalam parlimen, Karpal Singh semua tangkap Anwar Ibrahim kosong dulu. Sekarang, dia pula cakap, langkah saya punya mayat dulu kalau mau tangkap ini Anwar. Sebab apa dia berubah apa? Sebab agenda dia, agenda PAP, agenda DAP, agenda Chauvinis, agenda perkauman sempit ini, agenda yang kurang ajar berorang Melayu, hina orang Melayu. Bukan untuk apa? Untuk rosakkan hubungan antara orang Melayu, orang Cina, orang India. Cara politik sempit melampaui ini, saudara. Kalau dulu kepalanya Karpal Singh, kalau dulu kepalanya Lim Kit Siang, sekarang kepala dia Anwar Ibrahim. Sebab itu DAP all out sokong Anwar Ibrahim. Sebab mereka kena kerja senang lagi. Nah, dulu dia bangsa dia susah sikit lah. Sekarang dia ada pemimpin Melayu. Kerana nak jadi Perdana Menteri, kerana nak jadi popular, kerana nak selamat kes lewat, peguam lain takut dah lagi. Nak ada peguam Singh seorang ni, dia sanggup gadai semua. Waktu Zahrin marah, Zahrin ketua PKR Pulau Pinang, kawan Anwar 30 tahun. Lagi lama ada saya 30 tahun kalau Ibrahim. Lim Guan Eng baru 3 tahun. Zahrin parti PKR, Anwar ketua umum PKR, Lim Guan Eng DAP. Bila Zahrin bergaduh dengan DAP, dengan Lim Guan Eng, patut Anwar sokong sama. Sokong Zahrin, dia sokong sama. Dia sokong Lim Guan Eng. Sebab apa? Kerana dia bukan fikir parti dia. Dia bukan fikir pasal perjuangan. Dia fikir pasal tengkuk dia. Kalau dia lawan Lim Guan Eng telefon Karpal Singh, tarik, jangan lagi bela Anwar Ibrahim. Lingkup Anwar Ibrahim sampai jadi lawyer lagi.